Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Oh Ya Ke. Apa khabar semua para pendengar? Thank you so much kerana always support aku dekat podcast ini. Aku selalu repeat benda yang sama lah, but aku really need korang punya help lah untuk actually sharekan aku story-story korang ke, atau any ada asatizah yang aku belum pernah interview atau aku tak kenal tu, korang boleh kenalkan aku. InsyaAllah kita boleh cover lah, because some of you actually ada ilmu-ilmu yang korang tahu, yang korang atau maybe aku belum cover ke, tentang topik-topik yang kau nak aku sentuhkan, yang kau tak sure ke, anything yang saja boleh taruh dekat komen dekat Spotify boleh komen, dekat Instagram boleh komen, dekat TikTok pun boleh komen. Okay, topik pada hari ini dan guest pada hari ini adalah aku. Okay, hari ni aku nak buat aku nak try something new lah. Aku nak try something new where aku share on my own. Topik yang aku nak sentuh ni adalah quite personal pada diri aku juga. Tapi I think banyak orang macam always message me and ask me how to do it, macam mana nak istiqamah, macam mana nak hijrah, macam mana nak cari guru ni, everything lah. So I think aku nak share dengan korang how aku punya journey is, because honestly nak hijrah tu memang, I think nak hijrah tu anybody boleh, insyaAllah boleh, mencari ilmu sama-sama boleh. Tapi I think nak istiqamah tu is the hardest lah. Sebab pada aku kalau korang tak tahulah, actually aku tinggal seorang. So nak tinggal seorang ni, dan untuk istiqamah, engkau really have to do it for Allah and for yourself. So that is the challenge. Sebab hari-hari engkau cannot expect anyone to push you. Kau tak ada orang untuk kejutkan kau kalau kau bangun lambat. Kalau bangun lambat, that means on your own lah. So living on my own ni is not some people maybe macam cakap, best apa kau tinggal seorang. Dia ada perks dia in a sense where, because aku always out with people, there will be times yang aku sometimes need to charge aku punya own social battery. Tapi bila dia macam gini tau, bila kita tengah happy, macam aku tengah happy after a good day, after a good event, aku balik rumah, aku tak ada orang nak share. Aku sedih, aku balik pun aku tak ada nak share. Aku beri salam, aku jawab sendiri, macam gitu tau. So aku bukan nak cerita sedih kat sini. aku pusing balik lah. Aku bukan nak cerita sedih, tapi how aku do it lah. I think first things first, macam mana kita nak istiqamah. Kita nak istiqamah tu, kita kena first and foremost tu, kita nak kena tengok niat kita. Kenapa kita nak cari Allah? Kenapa ada terdetiknya? Aku am a firm believer that everything yang terdetik dalam hati tu comes from Allah. So bila kita terasa macam nak solat, kita terasa kita nak push kita ibadah, itu is very important. So you nak kena acknowledge and understand niat engkau tu apa. Sebab macam aku, untuk akulah, aku mencari Allah sebab aku nak kembali kepada Allah tu dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman, dan aku nak memasuki Jannatul Firdaus tanpa dihisap. Sebab memang betul-betulnya go through a lot of things lah kalau kita meninggal tu. Bila kita go siksa kubur, kita go pada mahsyar, kita go nak kena dihisap, nanti baru go pass through sirat ni semua kan. It's a long process, and aku believe, and aku tak nak kalau boleh tak nak go through all of that lah. So aku do my best. Tapi that doesn't mean aku tak falter. That doesn't mean aku tak berdosa. That doesn't mean aku tak miss solat aku. Miss aku nak kena qada lah. Macam aku tak pernah share dengan korang yang ada juga time-time yang aku bangun lambat. Aku tak solat subuh, bangun lambat. Aku bangun dah pukul 9 lebih 10. Habis aku nak kena keluar rush untuk pergi ke kerja. Ada shoot ke apa, aku nak kena qada and everything. Okay. Mulanya macam mana aku istiqamah tu, aku dah pernah cerita dengan korang. So aku shouldn't share with you how aku start hijrah. Tapi macam mana aku istiqamah. Aku everything at the end of the day, it boils down back to you. Kau nak kena buat itu. Kau nak you need to want it. Kau macam, kalau pasal at the end of the day, kita kalau cakap kita nak aku nak pergi umrah. Kita mesti ada member yang cakap dengan kita kan. Every day kita cakap, every year jumpa diorang yang cakap, aku nak saya pergi umrah. Tapi they never
They never macam set to it, they never plan it, they never execute it. So bila kita nak mula solat tu, kau dah tahu macam over the years kita pernah try. Bedek lah kita cakap tak pernah. This goes to all ages lah. Macam over the years mesti pernah macam kita nak buat, lepas tu kita halfway kita hanyut, kita distracted dengan barang-barang dunia. So bila kita nak ingat bila kita tak solat tu kan, it doesn't affect Allah, but it affects us. So kau cari, bila kita nak mulakan dengan at least 1 atau 2 solat, which is aku always share with people, mulakan dengan maghrib dulu. Mula dengan maghrib and try to find that nikmat ibadah. That means kan, buat satu tu memang kadang-kadang kau nak kena paksa, tapi since you're doing in satu solat sahaja, kau doing satu je kan, do it with full focus, with full keyakinan, with full bacaan, semua benda kau macam, kau try to really macam indulge yourself. That sekarang ni, macam aku dah share dengan video aku, sekarang ni bila kita takbiratul ihram, kita angkat takbir dan jatuhkan niat Allahu Akbar, kita tengah surrender kepada Allah. So kau nak kena imagine your head, kau tengah surrender dengan Allah. Sekarang ni kau dengan Allah is just one path and nothing else matters. And itu adalah journey kau dengan Allah saja. This conversation ni is kau dengan Allah saja. Bila kau have that and kau fokus, baca doa dengan penuh khusyuk, baca pelan. Let's say macam maghrib kan, kau mula je dengan pelan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pelan lah, macam try to, dengan macam mana pun, tak kisah kalau kau cuma tahu short-short surah ke apa tu, tak kisah. Setiap sujud tu engkau is at your lowest point, and kira kan kau sebagai hamba, kau ingat kau hamba, you are a hamba. Kau berbual dengan Allah dalam hati kau, ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa aku. In that sense lah. So aku do that, and aku try to khusyukkan. Trust me, the connection is the strongest bila kita dekat sujud. So that is number one. So bila pada aku solat is the number one thing. Second, do your zikir. Okay, aku understand some people will ask me, macam mana Juf, macam aku tak tahu nak baca doa apa. Some people some people don't even want to solat sebab dia risau lepas tu nanti tak tahu baca doa apa, habis dia macam paiseh, lepas tu tak solat. Which is macam tak apa. Okay, the shortest one to do is always to me, this is for me, no asatiza share with me or what, tapi the shortest one is aku akan istighfar astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Lepas aku baca ayatul kursi, lepas aku end it there. Minimally ayatul kursi dengan istighfar lah. Istighfar tu adalah untuk meminta keampunan lah. Ya Allah, macam in the 3 istighfar tu minta forgiveness in case kau ada kekurangan atau kau ada any mistakes in your solat yang tak perfect, in that sense. Okay, ada ustaz, I think one of the ustaz ada pernah ajar aku banyak sangat jumpa ustaz lah. Anyways, so that is that. Okay, kalau kau tak tahu baca doa langsung, okay, basically itu kau punya zikir harian kau, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 after solat. Lepas sudah baca Al-Fatihah 3 kul, khalas, tutup. Okay, that's one. Okay, that's number 2 lah kita ni. The third thing, untuk istiqamah tu, try to find ilmu. Okay, ilmu ni aku understand bila kita sebagai seorang yang nakal lah, kita tak pernah cari ilmu agama tu, dekat TikTok boleh cari something macam, okay, let's say nak mengkhusyukkan lagi solat, belajar memorize another surah yang pendek yang kau nak try selain daripada 3 kul, Al-Ma'un ke Kautsar ke apa-apalah, in that sense lah. Because kan bila kau dah memorize one surah, a new surah, and kau dah boleh baca nyanyi ke apa kan, kau in the next solat kau akan excited untuk baca ayat tu. So try to do that. Okay, macam mana nak memorize surah? Nak memorize surah, ambil yang Rumi. Pada siapa yang belum tahu baca, aku pun kalau nak memorize aku akan ambil Rumi because it's easier for me to read. Ambil yang Rumi dekat handphone kau, lepas tu kau play dekat Spotify. Ada macam-macam reciter, I think local pun ada reciter.
So play to the reciting yang kau suka, and then kau play it over and over again. Dia sama macam lagu. So you do it all over again, nanti dalam benda tu akan build in you, and kau akan memorize lah. So go ahead. Alhamdulillah. Sorry aku potong-potong. And then that is not apa tadi. Aku cakap pasal solat, khusyukkan solat, baca doa, and then belajar surah. So being alone dekat rumah tu memang like I said tadi earlier tu kan, it's not easy in a sense where aku kalau malas aku nak kena really push myself lah. And pada aku kan, korang semua am blessed that you have people at home, you have family, you have siblings. Kau ada siapa-siapa yang ada bibi, macam Bi tolong besok kejut this is very easily laid out to you lah. So pada sesiapa yang kat rumah yang tinggal seorang, yang tengah nak hijrah, nak istiqamah tu, kau akan understand what I mean. Next, okay, tadi aku dah sekarang nombor berapa tadi? Solat, apa tu nama dia? Zikir lepas solat, khusyuk tu, dan baca surah. Nombor 4 adalah mencari kitab-kitab. Okay, kitab-kitab ni jangan too stress bila kita memperbualkan tentang kitab. Kitab tu macam aku nak baca kitab. Dia macam baca kitab. There are small kitab macam very short ones. Kitab tu okay, dalam Islam ni dia betul macam belajar dia macam-macam tau. Dia macam tauhid, atau fiqh, ada fardu ain lah in general kan, ada tasawuf, anything. Find study yang kau suka. Macam sekarang aku tengah enjoy bab tasawuf. Bab tasawuf ni is more to your hati, pembersihan hati kau. Tahalli tajalli tahalli, tak salah aku lah. This is Ustaz Kaya dah ajar aku lah. So membersihkan hati aku untuk menjauhkan diri aku daripada rasa hasad, daripada iri hati, daripada perasaan riak. Pasal aku dah reach to level macam dalam hati is the most important thing. Ini aku belajar tentang akhlak dengan adab. Let's touch the akhlak dengan adab part ini later lah. So tasawuf, aku suka tasawuf kan. Then bila kau belajar cari buku-buku tasawuf dekat Shopee, dia banyak bersepah. Kau belajar buku tasawuf ni, kau belajar tentang jangan mengata orang, untuk berbaik dengan orang, untuk memaafkan orang. All these kind of things is also bab-bab tentang akhlak jugalah. So there's self-improvement there. So that is already that. Next, aku ni kira aku buat tutorial untuk korang belajar macam mana aku buat. Okay, next, kepada siapa yang belum belajar Al-Quran, belum belajar baca. Okay, aku understand. Benda tu kan is macam kau dah let's say 30 tahun, 20 tahun, 25, 30, 40, 50, whoever here is listening nak belajar Al-Quran tu, aku understand sometimes it seems impossible. Sebab kau dah pernah try banyak kali dalam hidup kau. Kau baru sampai alif batasa, tatitu kan. Lepas tu kau give up. Okay, first things first, kau nak kena be realistic to what you want to learn. Okay, so huruf ni is pada aku kau should learn on your own, but okay, tak apa, mencari guru. Find a guru yang kau comfortable. But like I said, benda ni kau nak kena gerak. Kalau kau tak gerak, kau tak pergi. And kenapa aku suka baca Quran tu kan, trust me. Okay, macam sama seperti solat. Banyak orang bila yang orang yang solat berbual dengan orang yang tak solat, cakap kau should try solat. Sebab dia dah faham the peacefulness, the calmness yang dia dapat daripada solat. So connection dengan Quran is a different connection. Quran ni kau boleh rindu tau bila kau baca. Bila kau tak baca, nanti dia akan panggil kau. Macam hati kau will call to read. And Quran will heal your heart. So aku mengalu-alukan korang cari. And aku ada kelas-kelas lah. Aku tengah set up lah. Aku tahu it's been a long run, tapi aku tengah set up. Sebab dia aku nak kena kelas baca, kelas ngaji ni nak kena muslimin. So dekat OYK punya Telegram, pada sesiapa yang tak tahu, yang mendengar, kita ada OYK yang Telegram. Kita ada buat kelas Fardu Ain every Sunday 8:30 malam. Tapi aku sekarang tengah working on kelas ngaji pula lah. Okay, find a guru kat mana-mana. Kalau korang tak tahu, korang boleh DM aku, and aku try to source out korang dengan lain-lain dahululah. So try to learn the Quran. Sebab aku tak suka macam how to say, aku nampak orang boleh baca tapi aku tak boleh baca. Aku tak faham apa tu.
and aku cannot do that lah. So aku try to learn, and aku completed learning how to read the Quran merangkak in like 5-6 lessons je. So if aku boleh do it, asal korang tak boleh buat? Trust me, aku pun butuh huruf. Aku dulu all the way ingat Abatatha, Jim Ha Ho ni semua kan, through melody. Aku tak ingat how it looks. Aku don't know how it looks like. So whatever you're going through, kita semua go through the same. Okay, that is how aku istiqamah every single day. Aku mendoakan untuk orang. Aku every day aku minta, ya Allah ampunkan dosa-dosa sahabat-sahabat aku, guru-guru aku, ibu bapa aku, keluarga aku, siapa yang orang aku kenal, dan aku ampunkan dosa-dosa kepada semua orang semua. Bersihkan hati lah, is very important. And so aku hope that helps for you to istiqamah siapa yang aku dah share tadi tu. The next step is actually to find sahabat to do the same thing dengan korang. So finding sahabat tu actually is very important lah. Aku say finding sahabat dengan finding guru. Okay, kita go sahabat first. Korang kadang-kadang because korang punya own circle tu kan, tak banyak orang yang suka beragama. Tak apa, you do first, and tak payah malu. You do first and rapatkan, cari kelas-kelas ilmu agama. Bila kau pergi, nanti kau will naturally find people. Atau macam kau tengok sometimes kan, aku tahu kadang-kadang bila kita post tentang Islam ni, ada orang akan kecam macam ya lah dia ni. Tak apa, kau tahu tak, bila kau post, nanti maybe there's another person yang actually tengah hijrah sama time dengan kau. Dia realise yang kau tengah hijrah, and dia akan approach kau. Atau kau nampak orang lain post, macam member kau ni macam dia ni asyik post Islamik, aku rasa dia pun tengah finding lah. Nanti kau akan connect to each other. So that's why aku selalu push people to post whatever you see on the social media, benda-benda yang baik, and kau just share je, because dia boleh connect kau in many ways. So that's another thing. The next one is finding guru. Okay, finding guru ni yang one guru that you will macam, okay, how to find a guru kan, benda tu kau nak kena doa lah. This one Ustaz Kai Ustaz ajar aku, banyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyakkan selawat, minta kepada Rasulullah, minta kepada Allah, untuk to give you a guru, someone untuk guide you. So bila kita pergi majlis agama, kita pergi kelas-kelas ngaji, kita pergi kelas fardu ain, you will find someone yang kena dengan kau punya hati. And this is what Ustaz Kai Ustaz ajar aku kan. Untuk cari sahabat, cari guru yang baik kan, dia punya keynote dia kan, dia punya macam if you want to see whether this is the one, kau tengok orang tu kan, and the person will remind kau of Allah, the person will remind kau of ibadah, the person akan remind kau of Rasulullah, in that sense. So try to find that kind of people. And ada, bukan tak ada, but aku understand, after all of this aku share korang kan, it's really not easy lah. Sebetul-betulnya memang aku faham, nak jadi baik tu memang tak senang. That's why there's this saying that goes, the world is a prison for the believers, and it's a paradise for the sinners. Dan aku understand. Aku reach to the point that sometimes aku feel macam, ya Allah ambillah nyawa aku. Aku penat lah. Aku penat, macam aku nak kena fight through. Tapi ini adalah benda yang Allah dah send aku, so aku have to do it. And aku understand that sometimes tak semua benda aku buat ni is to what people's liking. Apa yang aku berbual ni kadang-kadang ada orang tak suka, this kind of things lah. So but at the end of the day, like I said, it boils down straight back to the first point aku cakap, is niat. Apa niat kau? Macam niat aku, kenapa aku buat ni? Untuk share ilmu-ilmu, apa-apa ilmu yang fresh daripada aku dapat. Aku pergi kelas pergas yang aku buat, yang konten yang pasal takbir tu is surrender kan. Itu aku baru belajar macam last week. Aku terus share dengan korang. Aku just suka sharing, and aku hope that benda tu, apa yang tu boleh membantu aku, boleh juga membantu korang at the same time. So hari ni aku saja memang tak ambil guest ni sebab aku memang nak connect with korang semua. Aku bersyukur sangat, everybody. I think kita Oyeka ni reaching about almost a year now. Kita dah reach episode dah 110, 111. Ni episode 111 lah. And aku couldn't have done it without all of you. And aku appreciate every single share dekat Insta story korang tag Oyeka. Aku punya classes Fardu Ain bersama Ustaz Khairul, korang pergi, siapa pun dah beli stiker Oyeka. All these small things and is drive untuk aku to push further.
And aku trying to find more things to cover. Aku have a lot of plans semua. Yalah, it's not as easy as what it seems. Sebab kalau korang perasan dekat OYK ni aku tak ada geng lain kan. Aku try to bring in Khidir, but he is also a busy man. Aku punya editor yang tengah baring belakang kamera aku. Dia pun tengah baru nak belajar berjagi, dia nak pergi kelas ngaji, all these things lah. So aku appreciate every single help in aku punya journey. And you know, kalau korang dah masuk syurga tu tak nampak aku, panggil lah aku kat sana kan. So with that, aku tak nak drag on too long. Kalau korang ada any topik yang korang ingin aku ketengahkan, sorry hari ni topik dia maybe dry, aku tak tahu. Aku just nak try this berbual seorang, and aku share aku punya own personal note to connect dengan korang. And aku hope korang know that you're not alone. Untuk istiqamah tu memang bukan senang, tapi engkau tak keseorangan. Kalau engkau rasa susah untuk kau istiqamah, kau kena imagine aku buat benda seorang. It's lagi tak senang tau. Macam bangun, tapi Alhamdulillah lah benda tu. Okay, solat ni kan, especially bab solat kau tadi bila kau dah create that khusyuk and ni, kau akan rindu solat tu, and kau tahu that solat is an escape for you from the whole world, and kau akan feel so calm, and kau akan reconnect. Macam aku kadang rasa sedih sangat, dan aku macam, you know what, aku nak kena solat dulu lah, and aku akan berbual dengan Allah, nanti aku akan tenang sangat. So find that is the way back to Allah. You know, kita nak semua kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman. So bila kau dah have that connection dengan solat tu, nanti slowly everything else will unveil. But Allah akan duga juga engkau to know how much you really want it. So aku harap korang atau Allah memberikan korang kesabaran, redha, tawakul and sabar. And insyaAllah, you know, whatever it is, like I said, aku am happy to be here, to be given this platform untuk share with you guys. And insyaAllah kita sama-sama jumpa kat syurga lagi. Okay? Okay, thank you so much everybody kerana sudah mendengar kami di podcast OYK. Always, kalau korang ada any, again aku cakap, anything yang korang nak cover, atau maybe korang nak masuk ke dalam OYK untuk share dengan aku stories korang ke apa, boleh saja DM dekat Instagram OYK, nanti aku akan connect dengan korang. Okay? Sebab kita will never know story korang might, you know, be a lesson for me, be a lesson for everybody else. And yalah, so kita have a long road ahead. InsyaAllah, jangan lupa share, tolong aku sharekan kepada kawan-kawan korang if any lessons yang korang dah learn. Okay, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.